Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita, iaitu bab 3. Bab 3. Jadi tajuk hari ini yang cikgu akan beri fokus ialah ciri-ciri negara dan bangsa. Okey. Ada 4 ciri-ciri negara dan bangsa. Yang pertama, negara. Yang kedua, perlembagaan. Yang ketiga, bangsa. Yang keempat, kerajaan. Ingat pelajar-pelajar, ciri-ciri negara bangsa ada 4. Negara, perlembagaan, bangsa, kerajaan. Okey, kita tengok setiap satu ciri ini. Apa maksud dia? Okey, negara. Apa maksud negara? Okey, negara ialah wilayah yang mempunyai penduduk sempadan dan pemerintah berwibawa. Okey, negara ialah wilayah yang mempunyai penduduk sempadan dan pemerintah berwibawa. Okey, contohnya negara Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, negara juga merujuk kepada institusi pemerintahan yang tersusun dan dia bertanggungjawab membuat dan melaksanakan keputusan politik. Maksudnya negara ni ialah institusi pemerintahan yang tersusun. Dia buat, dia laksanakan keputusan politik serta dia kuatkuasakan keputusan politik serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan. Okey, jadi pelajar kena ingat maksud negara. Cuba kamu ingat. Yang kedua, bangsa. Apa maksud bangsa? Bangsa ialah kumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah serta mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Okey, itu maksud bangsa. Sekumpulan manusia, dia mendiami sesebuah wilayah dan dia ada persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Yang ketiga, ciri yang ketiga yang perlu ada pada negara bangsa ialah kerajaan. Kerajaan ialah institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar negara. Kerajaan atau institusi pemerintah ini merangkumi semua badan yang membuat, mentafsir dan melaksanakan dasar tersebut. Kerajaan juga bertindak sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat sesebuah negara. Dan kerajaan Malaysia merujuk kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Pelaksana dan Kehakiman. Jadi ini maksud kerajaan. Institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar negara. Merangkumi semua badan. Badan ni dia membuat, dia mentafsir dan melaksanakan dasar tersebut. Okey, jadi cikgu harap pelajar faham. Jadi ada 4. Ciri yang keempat ialah perlembagaan. Perlembagaan ialah peraturan tertinggi. Peraturan paling tinggi. Sama ada bertulis atau tidak bertulis. Boleh jadi bertulis, tidak bertulis. Yang menjadi rujukan dan panduan mentadbir dan memerintah negara. Jadi di Malaysia, perlembagaan merupakan peraturan bertulis tertinggi yang didokumenkan, dibukukan dan dijadikan rujukan untuk mentadbir negara. Dan perlembagaan dia bertujuan memberi jaminan perlindungan kepada rakyat negara ini. Ini dia buku perlembagaan negara kita. Jadi perlembagaan ni dia peraturan tertinggi. Jadi pelajar-pelajar semua ada 4 ciri negara bangsa. Pelajar perlu ingat.
iaitu ciri pertama ialah negara. Ciri kedua ialah bangsa. Ciri keempat ialah kerajaan. Dan ciri ketiga ialah kerajaan. Dan ciri keempat ialah perlembagaan. Jadi pelajar perlu kuasai maksud ciri-ciri negara bangsa. Okey, sekian saja video cikgu untuk yang pertama ni. Ada sambungan yang kedua. Okey, sekian. Terima kasih. Okay.